Madam. Ya. Madam, hari ni HD1T5 tak ada kelas kimia. Saya bagi ke awak ke? Ni kelas apa? Mm-mm. Saya salah ni Get. Mana ada saya bagi awak? Ada ke? Oh, lah. Ada. Astaghfirullah. Okey. Saya salah masuk sebenarnya. Saya nak masuk FD1. Okey, bye-bye. Bye. Okey. Okay, Assalamualaikum and good evening everyone. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okay, saya tak bagi link ke grup awak? Ke dah bagi? Ada bagi link kan? Dah bagi video. Alright. Okay. So yang lain tu nanti akan masuk kemudian aku Ada yang share device Okay. Alright, so yang share device letak nama dekat sini Attendance. Okay, so boleh kita start? Kita punya kelas hari ni. Alright. Okay, so kita nak buat discussion. Kita nak buat discussion untuk soalan homework semalam. Okay, ni ramai tak masuk lagi ni. Okay, sementara tu saya panggil dulu nama yang dah masuk kat sini. Afiq Fikri. Ada video. Alright, Hanis. Ya, madam. Ada Daniel. Okay, Daniel. Nak make sure ada je. Daniel Ikhwan. Faik. Okay. Siapa lagi? Khairi. Ada, madam. Ada Umaira. Ada, madam. Alright. Daniel Ikhwan, mana? Amira. Ada, madam. Okay. Ashikin.
Nuris. Nurin, Hazikah? Ya, saya madam. Okay. Izzah, Ya, madam. Indiani, Saya madam. Said. Said Afiq. Said Afiq ada. Okay, nanti saya panggil balik nama ni. Daniel Ikhwan, Said Afiq. Jadi siapa? Siapa saya panggil ni? Okay, Ashikin. Alright. Amira Azwari. Ada madam. Okay. Sangkut-sangkut dengan suara saya. Oh, ya ke? Line saya ke? Okay, so kalau sangkut-sangkut, nanti saya ni lah, saya record dan saya akan upload dekat YouTube. Tapi kalau ada sekarang ni, boleh follow ya. Okay, so boleh kita start? Kita nak discuss. Boleh. Alright. So, macam biasa kalau ada apa-apa terus interrupt. Okay, Iza, okay. Alright, so kita tengok soalan number 3A. For each of the following compounds, korang ada ke yang tak berapa faham tentang ni, isomer ni? Sebelum kita start ni. Siapa yang angkat tangan lah, raise hand. Kalau segan kat sini, raise hand. Tekan raise hand ni. Ada tak yang kurang faham ataupun susah nak buat? Siapa nampak ni? Muhammad. Functional group isomer tu kurang faham. Okay. Lagi? Apa yang angkat tangan tadi? Khairi Khairi kan yang angkat tangan tadi? Khairi. Okay. Alright. Bukan madam. Kat mana? Siapa yang angkat tangan? Faik ke Daniel? Siapa ni? Oh, ramai pula. Ini siapa yang angkat tangan? Okay. So, sementara nanti kalau macam biasalah, kalau ada soalan terus interrupt. Okay. Alright, so kita tengok soalan nombor 3A. For each of the following compounds, draw its isomeric pair that exhibits a chain, positional and functional group isomerism. Okay, so first of all, bila dapat soalan macam ni, contoh soalan isomerism ada dua jenis. Yang pertama yang sekarang ni yang kita bincang, iaitu dia bagi satu structure, dia minta awak cari dia punya pair. Okay, so ini contoh soalannya. Okay, so kalau soalan macam ni, first of all, apa yang kita kena buat ialah, first of all, determine dulu dia punya functional group. Okay, so kita ada functional group C double bond C. Okay, and then terus detect dia punya position. Okay, positionnya saya number daripada kanan. Sebab apa? Carbon-carbon double bond itu dekat lagi daripada kanan. Okay, kita start kalau dari kanan tu kita jumpa carbon-carbon double bond tu belah kanan dulu. Okay, so 1, 2, 3, 4. So, dia duduk dekat carbon 1 and carbon 2. Okay, antara carbon 1 and carbon 2. Okay, and then C double bond C ini adalah kelas alkene. So, tentukan kelas dia. Okay, dah tentukan class of alkene. Kemudian tengok dia punya longest carbon chain. Longest carbon chain. So ada 4 carbon. Okay, ada 4 carbon. Dan 4 carbon ini tak ada branch. So state kat sini lah, no branching. Okay, branch tu maksudnya ada cabang-cabang. No branch ataupun substituent. Okay, no branch ataupun substituent. Okay, kemudian yang keempat, determine berapa molecular formula dia. Apa molecular formula dia? Maksudnya ada berapa carbon dan berapa hydrogen. Yang ini step by step kena tahu dulu. Okey. Kemudian kita tengok soalan minta apa? Soalan minta chain isomer. Okay, bila kata chain isomer, okay, so bila kata chain isomer, so longest carbon chain ini mesti berbeza. So kena tahu longest carbon chain berbeza.
Okay, but apa yang sama ialah position of functional group atau substituent. Position dia kena sama, functional group dia pun kena sama. Okay, so kita boleh conclude kat sini iaitu yang mana yang kita perlu ubah? Yang kita perlu ubah ialah longest carbon chain. Longest carbon chain tadi daripada 4 carbon with no branch or substituent, kita boleh jadikan dia, okay, kita boleh jadikan dia still carbon-carbon double bond ini mesti kekal, okay. Longest carbon chain tu maksudnya daripada 4 carbon with no branch, kita boleh nak panjangkan dah tak boleh dah sebab kita ada 4 carbon je. So kita pendekkan rantai. So longest carbon chain kita boleh buat jadi 3 carbon dan 1 carbon lagi sebagai substituent. Okay. Yang ini yang kita ubah. Okay. Yang kita tak ubah position. So position C double bond C ini, C double bond C ni mesti dekat carbon yang pertama ataupun ke antara carbon pertama dan kedua juga. Okay, macam yang awal tadi. Macam structure yang saya label ni sebagai A. Okay, and then functional group dia mesti sama, which is C double bond C. Okay, so sekarang ni kita lukiskan structure. Okay, kita nak lukis carbon chain 3 carbon. 1, 2, 3 carbon. Okay, and then okay, saya tuliskan step by step dia. Jangan lupa carbon chain, yang kedua functional group ataupun substituent. Okay, kalau ada dua-dua buat dua-dua. Yang ketiga hidrogen, yang keempat HONC. Okay. So kita dah masukkan carbon. Kemudian step yang kedua apa? Kita masukkan functional group. Okay, functional group dekat carbon yang pertama dan yang kedua. Okay, so functional group dia apa? C double bond C. Okay, so kita dah buat carbon chain tapi kita ada 4 carbon. Okay, sebab apa? Dia mesti ada C4H8 juga. Okay, so lagi satu untuk nak masuk carbon chain yang substituent ni tak boleh masuk dekat carbon yang pertama ataupun carbon yang ketiga. Kenapa? Sebab dia adalah carbon hujung. Okay, hujung sekali jangan masuk. So kita masuk dekat carbon yang tengah which is carbon yang kedua. Okay, dah step yang kedua dah masuk substituent. Okay, kita masuk hydrogen pula. So masuk hydrogen sekali dengan apply HONC rule ni. Okay, so saya terus masuk sini CH3, sini CH3, sini CH3. Ada lagi ke? Sorry. Ini CH2. Okay. Boleh? Boleh? Boleh follow? Boleh. Okay. Seterusnya, kita tengok. Okay. Seterusnya, kita tengok positional isomer. Okay. Positional isomer, dia punya yang perlu berbeza ialah functional group ataupun substituent. Okay, so kita tengok structure ni. Structure yang A ni, structure A ni tak ada substituent. Okay, so kalau tak ada substituent, kita akan alihkan kedudukan dia punya carbon-carbon double bond. Okay, so yang kita perlu ubah ialah ini. Okay, tadi kedudukan dia dekat carbon yang pertama dan yang kedua. So kita kena ubah dekat tempat lain. But apa yang sama? Yang sama dia masih lagi alkene. Okay, dia masih ada C double bond C dan longest carbon chain dia mesti 4 carbon with no branch. Dan yang wajib sekali ialah C4H8. Yang ini wajib sama. Okay. So tadi dekat carbon 1 and 2, sekarang ni kita cuba ubah dekat carbon 2 and 3. Okay, so kita lukiskan structure.
So struktur ni ialah 1, 2, 3, 4. Okay, so kita numbering, kita ikut yang A tu dari kanan 1, 2, 3, 4. Okay, masukkan C double bond C dekat karbon 2 dan karbon 3. Lepas tu masukkan hydrogen 3 sini, 3 sini, sini 1. Okay, so this is yang warna orange ini ialah positional isomer bagi A. Masuk 3 dengan 4 tak boleh. Kenapa? Sebab struktur dia sama macam A. Okey, saya tunjuk contoh. Kalau awak buat dekat karbon yang sini saya tunjuk contoh. So ni karbon 4 kan? Ni 4 karbon. Okey, so kita masuk dekat 3 dengan 4 sini. Betul? Okey, so kalau kita buat skeletal structure, kita akan nampak bentuk macam ni. Double bond, betul? Okay. Kalau yang A ni, structure A, dia punya structure macam ni. Okay, 1, 2 kan? Double bond kat sini, betul? Okay, so kalau awak nampak, structure ni sama. Dia structure yang sama, nampak? Sequence dia sama. Which is kita ada double bond, lepas tu kita ada 2 garisan. 1, 2. Ini pun sama, double bond, lepas tu kita ada 2 garisan. So kalau kita nampak macam ni, sebenarnya dua struktur ini adalah sama. Boleh tak Nuris? Okay, so senang cerita, awak ubah karbon sebelah dulu. Okay. Okay. Alright. Okay, so letakkan dekat karbon sebelah dulu. So kalau nak tengok sama ataupun tidak, buat skeletal. Okay, so saya padam. Okay, sekarang ni kita nak buat pula soalan untuk functional group isomer. Okay, so functional group isomer. Functional group isomer, apa yang berbeza ialah functional group dia berbeza. Okay, functional group different. Okay, so dekat sini yang mana yang kita nak ubah ialah kita tak nak tengok lagi dah C double bond C ni. Kita nak ubah C double bond C dan kita nak ubah dia punya kelas daripada alkene jadi apa. Okay, so kita tengok dekat sini, dekat table ni, tengok balik. Okay, alkene dia punya kembar untuk functional group isomer ialah siapa? Ada tak dia punya kembarnya ataupun functional group isomernya? Pasangan dia siapa? Untuk alkene. Ada tak? Okay, cycloalkene. So, untuk this compound, kita kena tuliskan, kita kena lukis untuk cycloalkene. Okay. Tadi masih lagi alkene. Yang ini pun masih lagi alkene. Okay. Tapi sekarang ni untuk functional group isomer, kita kena lukis pasangan dia pula. Okay. So cycloalkene. Cycloalkene ini bentuknya bentuk cyclic dan no functional group. Okay. Ada berapa karbon untuk cycloalkene ini? Dia ada 4 karbon dan 8 hidrogen. Okay. So, kita akan lukiskan dia punya carbon chain. Carbon chain 4 dalam bentuk cyclic. 1, 2, 3, 4. Ada functional group tak? Tak ada. So, no functional group. Okay, so masih kekal macam tu. Okay, and then hydrogen. Masukkan hydrogen. Cukupkan 4 bond. So saya terus lukis bentuk kondens. Sebab apa saya letak H tu? Sebab ada 2 lagi H boleh masuk. So ini adalah yang warna purple ni ialah functional group isomer bagi compound A. Okay. Ada soalan? Untuk soalan 3A ni? Tak ada. Ada, betul.
saya bagi quiz, bolehlah jawab. Okey, tak ada ya? Okay. Kalau tak ada, saya terus masuk B. Okey. So, kita tengok B. Alright, so first of all, kita tengok functional group. Functional group dia OH. Okay, alert dekat nombor berapa? So, saya number dari kanan. Kenapa? Sebab OH ni paling dekat kanan. Okay, so kita start numbering daripada kanan. So, add carbon number berapa? Add carbon number 1. Okay, and then kelas apa? Alcohol. Okay, and then longest carbon chain. Okay, 4 carbon with no substituent. Okay, and then apa yang lagi yang kita perlu tahu ialah dia ada C5H10O. Okay, so yang ni kena alert. Okay, so sekarang ini nak lukiskan chain isomer iaitu kembar bagi D structure. So saya label sebagai B. B ni nak cari chain isomer. So bila kita kata chain isomer, kita kena ubah dia punya chain. Okay, longest carbon chain kena berubah. Tadi longest carbon chain 4 carbon with no substituent. Sekarang ni kita kena ubah lah. Okay, yang kekal apa? OH masih di carbon number 1. H bukan 12. 12. 12. Okay. So yang masih kekal, yang wajib kekal ialah C5H12O. Yang ini pun wajib C5H12O. Yang ini pun wajib C5H12O. Itu baru namanya isomer. Okay. And then untuk chain isomer, OH masih di carbon number 1 dan dia masih lagi alkohol. Okay, but longest carbon mesti berubah. Longest carbon tak boleh 5, sorry, ni bukan 4. 5 carbon with no substituent. So sekarang ni kita boleh pendekkan rantai. Kita ubah chain tu, kita boleh pendek dan boleh panjangkan sebenarnya. Okay, so yang ni kita nak pendekkan rantai, kita buat dari 5 carbon kita ubah jadi 4 carbon with 1 substituent. 1 carbon sebagai substituent. Okay, so kita akan lukiskan structure. So lukiskan 4 carbon. 4 carbon. Kemudian step pertama masuk carbon. Step yang kedua, substituent ataupun functional group. Okay. So functional group dia di carbon number 1. So masuk OH at carbon number 1. Okay, and then kita ada lagi 1 carbon. Nak masuk mana? Okay, biasakan masuk dekat carbon nombor 2 dulu. 2. So masukkan kat carbon nombor 2 dulu. Nak masuk carbon 3 boleh tak? Nak masuk carbon 4 boleh nak masuk carbon saya masuk kat carbon 1 pula. Cakap. Masuk kat carbon number 2. Nak masuk carbon 3 boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay. So selepas itu lengkapkan masuk hidrogen. Okay, boleh? Okay, tadi kita kata longest carbon, 4 carbon with 1 substituent. Yeah, nombor 3 pun boleh. Nombor 3 pun boleh, pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebab apa? Yang penting kita pendekkan rantai dia. Okay, tadi kita pendekkan rantai 4 carbon. Kalau saya nak pendekkan jadi 3 carbon dan 2 substituent, boleh tak? Ini tadi 4 carbon dan 1 substituent. Kalau saya nak buat 3 carbon, longest carbon tu 3 carbon dan 2 substituent, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. So saya akan buat 1, 2, 3, masuk OH carbon pertama. So masuklah 2 carbon dekat sini. Okay.
So jadi sini CH3, sini CH3, sini CH3. Nampak tak? Okay. So masih carbon chain dia berbeza. Tadi 5, sekarang ni jadi 3 ataupun 2. Tapi soalan minta 1 je kan? So 1 je lah awak lukis. Okay. Alright. So itu untuk chain isomer. Sekarang ini kita terus masuk pada sini. Positional isomer. Positional isomer tadi dekat carbon number 1. Okay, sekarang ni kita ubah dekat mana? Okay, biasakan ubah dulu dekat carbon yang selepas nombor 1 tu. So kita masuk dekat carbon nombor 2. Okay, OH at carbon number 2. Tapi dia masih apa? Masih OH dan dia masih lagi alkohol. Alright, so ada berapa carbon? Longest carbon masih 5. Okay, kenapa? Kita tak nak ubah pun dia punya bilangan carbon. So 5 carbon. Masih 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so numberkan. 1, 2, 3, 4, 5. So jangan masuk OH dekat carbon yang pertama juga. Sebab dah sama macam yang atas ni. So kita masuk dekat mana? Kita masuk dekat carbon yang kedua. Okay, dan lengkapkan hydrogen. So, saya terus buat condense macam ni. Dapat? Okay, so struktur warna hijau ini ialah positional isomer bagi compound B. Okay, boleh? Ijaz boleh? Ada soalan tak Ijaz? Boleh. Boleh. Okay, tadi siapa ya? Daniel ada? Daniel ada tak? Dia terkeluar. Okay, so functional group isomer. Saya teruskanlah. Okay, functional group isomer. Okay, functional group isomer berbeza dari segi functional group. Okay, so functional group kita tadi ialah OH dan kelasnya adalah alkohol. Okay, so kita tengok pula senarai table tadi. Okay, alkohol. Alkohol ini dia punya pair functional group isomernya ialah ether. Okay, alkohol dia punya functional group dia ialah OH, but ether ialah COC. Okay, so jangan masuk OH, kita masuk COC. COC ialah kelas apa? Ether. Okay, maksudnya korang jangan lukis alkohol lagi. Okay, untuk chain isomer dan positional, kita kena sama dia punya functional group dan class. Tapi untuk this compound, untuk isomer functional group, kita lukiskan mesti kelas yang berbeza iaitu ether. Okay. So kita lukiskan longest carbon 5 dan kita masukkan functional group COC. Okay. Kemudian lengkapkan dengan hidrogen dengan syarat HONC. So sini 3, sini 2, sini 2, 2, so sini 3. Okay, so untuk functional group isomer ni, functional group dia berbeza. Okay, boleh? Okay, saya teruskan. Okay, ni soalan nombor 3B 3B berapa? 3C. Ya ke? 3B, 3. Apa dia nulis?
Oh, tu letak dekat carbon C1 and 2. Boleh ke? Memang saya masuk dekat C1 and 2. 1, 2. Nak masuk antara 2 dengan 3 pun boleh. Sini. Antara 2 dengan 3. 2, 3. Apa pun boleh. Acceptable. Okay. Alright, saya teruskan. Nombor soalan soalan 5A sama macam soalan 3A tadi. Dia lebih kurang. Okay. Kenapa lebih kurang? Sebab kita tengok dia punya functional group C double bond C. So, C numbering dekat nombor antara 1 dan 2. So, antara carbon 1 and carbon 1 and carbon 2. Okay, and then dia adalah compound alkene. So, longest carbon 5 carbon with no substituent. Okay, and then dia ada C5H10. Okay, so ni saya buat dengan cepat lah. Okay, so chain isomer berbeza longest carbon chain. Okay, so kita akan lukiskan 4 carbon with 1 substituent. Okay, so dia masih C double bond C at carbon number 1 and carbon number 2. Okay, and then dia adalah alkene. Okay, so molecular formula masih C5H10. Ini C5H10. Functional group yang ni pun C5H10. Okay. So, kita akan lukiskan structure. Structure-nya ialah longest carbon chain 4. 1, 2, 3, 4. Functional group dekat carbon 1 and 2 masih di carbon 1 and 2. Okay. Dan functional group kita dah masuk carbon 1 and 2. Okay, and then we have another carbon. So nak masuk dekat mana? Kita hanya boleh masuk antara 2 dan 3. So awak boleh buat dekat 2 ataupun 3. Okay, and then lengkapkan dengan hidrogen. So sini 3, sini 2, carbon number 2 dah cukup. Carbon number 3 masuk 2 hidrogen. Carbon number 4 masuk 3 lagi hidrogen. Okay. Boleh? Okay, saya lihat. Okay. Alright, so ini chain isomer. Okay. Untuk positional isomer, kita ubah position daripada carbon 1 and 2, kita ubahlah carbon 2 and 3 ke. Okay, so kita akan letak carbon double bond ini at carbon number 2 and 3. Ya Razlan, masuk. Okay, so kita lukiskan longest carbon chain masih 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then functional group letak dekat carbon number 2 and 3. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then dia tak ada substituent, so kita letakkan hydrogen. So lengkapkan dengan hydrogen. Okay, so the purple is positional isomer bagi structure C. Okay. And then untuk functional group isomer, so dia adalah alkene, so dia punya kembarnya ialah cycloalkene. No functional group. So kita lukiskan structure. Structure-nya kita akan ubah dia punya functional group. So functional group dia akan jadi dia tak ada functional group. So structure-nya akan jadi 5 carbon dalam bentuk cyclic. 1, 2, 3, 4, 5.
Okay. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ke internet Ya. problem ni? Okay, boleh ya? Okay, kita tengok soalan 3B. Soalan 3B. Okay, sekarang ini saya padam dia ni. COOH ni. Okay, nak bagi nampak dia punya structure. Okay, so functional group dia ialah C double bond O, OH. Add carbon number berapa? So, macam saya cakap tadi, numbering kita start dari kanan sebab functional group dekat dengan kanan. So, dia add carbon number 1. Okay, so this one kita panggil carboxylic acid. And then longest carbon chain is 5 carbon with no substituent. Okay, and then dia ada C5H10 O2. Ada 2 O. Okay, so senang cerita saya letak sini. So C5H10O2. Yang ini pun C5H10O2. Yang ini pun C5H10O2. Okay, bagi chain isomer kita akan ubah dia punya longest carbon chain daripada 5 carbon with no substituent. Kita akan ubah dia jadi 4 carbon with 1 substituent. Okay, and then dia masih ada C double bond OH kat carbon number 1. So, kita akan lukiskan di structure. 1, 2, 3, 4. Okay, and then C double bond OOH dekat carbon number 1. Okay. So, we have another carbon. So, masukkan dekat carbon yang ke-2 ataupun carbon yang ke-3. So, lengkapkan dengan hydrogen. Okay, boleh semua? Boleh. Okay. Orang yang sama je jawab ni? Okay ke yang lain ni? Alright, so saya teruskanlah. Okay, so seterusnya kita nak tengok positional isomer. Okay, positional isomer kita akan ubah kedudukan dia punya position. But, okay, dekat sini COOH tak boleh duduk dekat carbon selain carbon yang pertama. Okay, tak boleh duduk dekat carbon yang pertama. Why? Okay. Kenapa tidak boleh letak? Okay, so kenapa? Sebab kalau saya lukis, okay, kita buat kalau saya ubah COOH dekat carbon yang pertama, yang kedua. Contoh, saya buat COH dekat carbon yang kedua, saya nak buat C double bond OH. Boleh ataupun tidak? Dekat carbon kedua tu. Apa yang pelik dekat carbon yang kedua? Terlebih bond. Yes, carbon tak boleh buat lebih daripada 4 bond. Kalau kita letak dekat carbon yang tengah-tengah, iaitu carbon, bukan carbon 1 ataupun carbon hujung, so dia akan jadi 5 bond. So dekat sini, COOH tu, functional group dia tak boleh ubah tempat pun. So yang ini tak boleh nak buat, yang ini pun tak boleh nak buat. So nak tulis apa dekat sini? Kita tulis positional isomer. Kita tulis kat sini lah. Okay, positional isomers
Not exist. Not exist. Okay. Tidak wujud bagi struktur ini. Saya label sebagai D. Okay. Struktur D ni tak ada positional isomer yang kita boleh ubah kedudukan kedudukan functional group. Okay. So itu positional isomer. Okay. Sekarang ni kita nak masuk dekat, kita nak tengok pula functional group isomer. Okay. So functional group isomer macam tadi kita tengok tak boleh sama dengan functional group ini. Okay. Kita tak nak COOH, so COOH kita ubah, carboxylic acid ni pun kita ubah. Sebab apa? Functional group berubah, kelas dia pun akan berubah. So kita tengok dekat sini, COOH iaitu carboxylic acid, dia punya pasangan dia apa kelas? Ada tak dia punya pasangan functional group? Pasangan functional group dia apa? Ester. Dari tadi Nuri sini jawab ni. Okey. Pasangan dia ester. Yang lain tolong jawab sekali ya. So ni carboxylic acid, ini ester. Tadi carboxylic acid COOH. Okey, yang ini C double bond OOC. Okey. So okay. So kita akan lukiskan bentuk ester. Ester functional group dia C double bond O OC. So kita lukiskan 1, 2, 3. So kita boleh letak macam mana pun. Yang penting dia ada 5 karbon. Kalau awak nak buat macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Okay. So ada 5 karbon dan kita lengkapkan dengan hidrogen. So sini 3 hidrogen, sini 2 hidrogen, sini 2 hidrogen, sini 3 hidrogen. Okay. So jadilah struktur purple ini ialah functional group isomer bagi D. Okay. Saya teruskan. Okay. Last sekali. So, ini isomer ni saya labelkan sebagai E. So, dia ada functional group Cl at carbon number 1. So, this is haloalkane. Longest carbon chain ialah 1, 2, 3, 4. So longest carbon chain 4 carbon, no substituent. Okay, and then dia punya molecular formula C4H9Cl. So yang ni pun akan jadi C4H9Cl. Ini pun C4H9Cl. Functional group isomer pun akan jadi C4H9Cl. Okay, so chain isomer, kita akan pendekkan rantai. Saya teruskan cepat je. 1, 2, 3. Masuk Cl dekat karbon yang pertama. Kita masuk C dekat karbon yang kedua. So jadi CH3, CH2, CH, CH3. Okay. Untuk yang kedua, positional isomer, kita ubah kedudukan functional group. Daripada C1, dekat sini kita ubah jadi C2. So, 1, 2, 3, 4. Masuk Cl dekat karbon yang kedua. Okay. And then lengkapkan dengan hidrogen. 3, 4, 5, 6, 9. Lastly, functional group isomer. So kita tengok haloalkane ini ada tak pasangan functional group isomer? Okay. So ada tak kelas untuk haloalkane? Haloalkane. Ada tak pasangan functional group isomer? Panggil nama lah. Tak ada.
Tak ada. Nasib baik dia jawab. Tak ada. So kalau tak ada tak functional group isomer? Ada tak? Exist. Yes. So functional group isomer not exist. Okay. Alright. So habis soalan. Okay, setakat ni 5 soalan ini ada apa-apa nak tanya? Nak tanya apa-apa tak? Soalan? Ada. Tak ada. Okay, Afiq tak ada. Saya round table lah. Tak ada. Adam ada soalan tak, Adam? Adam ada soalan? Ada ke tak ni? Arif ada soalan? Tak ada. Ijaz? Tak ada. Tak ada. Anis? Tak ada. Tak ada. Alif Fauzi? Faik? Okey. Siapa lagi? Razlan ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita ada kerja. Homework. Saya nak hantar esok pagi. Homework. Okey, hantar esok pagi. Saya nak hard copy, hantar dalam box. Okey, korang ada kelas pukul apa? Esok. Bila korang free? Waktu tu saya nak awak hantar. Bila free? Bilakah free? Pukul 10. Pukul 10. Okay. So hantar pukul 10. Boleh tak? Submit at 10 AM. Okay. So waktu ni kalau korang nak datang tanya soalan pun boleh. Tak ada masalah. Boleh masuk kalau nak tanya soalan. Okay. Homework dia apa? Draw. Ya tadi soalan. Draw isomeric pair. Madam, Ha. pukul 10 Apa ada dia? kelas. Pukul apa yang tak ada kelas? Sekejap, saya tengok balik. Saya tengok awak punya. Awak tengok, saya pun tengok. T1, T5. Ada apa esok Khamis? Pukul 10 tak ada kelas lah. Pukul 10 tak ada kelas. Ada madam sebab Ganti? Mac tu lecturer Ada ganti. saya. Hah? Ada Mac lah subjek ganti. tu. Subjek tu. Kenapa dia ganti? Dia ambil waktu free orang. Okey, kalau macam tu. Okey, pukul 1 lah boleh tak? Korang free antara 1 sampai 3. Saya tengah tengok jadual awak ni. 1 sampai 3. Sebelum pukul 4. Before 4. Boleh tak? Before 4 PM. 4 PM Boleh. saya nak balik. Okay. Lupa pula soalan dia apa. Draw isomeric pair. Tak nak ayat ni. Okay. Draw a chain positional and functional group isomer for
the following compound. Okay. So soalannya ialah, compoundnya ialah ini dia. Okay, boleh. So ini homeworknya, satu je soalan. So hantar esok. Kalau boleh, janganlah tiru. Kalau tak faham, cakap tak faham, boleh terus tanya soalan. Okay, kalau tiru saya tak tahu awak punya kefahaman tu macam mana. Okay, boleh tak? So kalau petang ini, kalau lagging ke apa ke, nanti saya akan hantar nota ni dekat Telegram dan saya akan upload video lesson petang ni dalam YouTube macam biasalah. Okay, boleh? Okay. Ada soalan tak? Saya kira sampai 3. 1, 2, Tak ada. 3. Tak Okay, ada. tak ada. Tak ada. Adakah? Tak ada. Ya Hairi, nak cakap apa-apa ke? Okay, kalau tak ada, so saya end kita punya kelas hari ini. Okay. So esok jangan lupa submit latihan. Thank you, madam. Okay, itu sahaja. Bye. Thank you. Terima kasih. Bye-bye, madam. Bye. Thank you, madam. Madam. Thank you, Oh, madam. bunyi. Thank you, Oh.